Baik, berhenti dulu. Kita sambung dengan soalan-soalan. Mesej saja 12. WhatsApp tak tengok ni. Allahu Rabbi. Buat rokok ni banyak soalan tu. Duit sedekah untuk pengebumian si mati itu menjadi harta si mati. Adakah duit sedekah untuk pengebumian si mati itu menjadi harta si mati? Baik, kita pergi ziarah. Biasanya bukan ziarah sajalah. Nah, biasanya kita sedekah duit kepada keluarga si mati itu. Oleh kerana si mati itu yang mati, bila kita sedekah duit, adakah duit sedekah itu menjadi milik si mati? Bila jadi milik si mati, dia akan jadi harta pusaka yang boleh dibahagi-bahagikan kepada waris-waris. Ini soalan, adakah jadi milik si mati? Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kita memiliki sesuatu apabila kita hidup. Bila kita hidup, rumah ni hak kita. Bila kita hidup, kereta ni hak kita. Bila kita hidup, kebun ni hak kita. Bila kita hidup, sawit ni hak kita. Bila kita hidup, bendang ni hak kita. Bila kita mati, semua hak kita akan difaraidkan kepada waris-waris, jadi harta pusaka. Orang mati tidak boleh terima milik. Orang mati tidak boleh menerima milikkan. Mana bila disedekah kepada si mati tak boleh terima milik dah, sebab dia dah mati. Maka hak sedekah itu jadi milik ahli keluarga dia. Tapi oleh kerana dia yang mati, maka duit tu walaupun jadi milik ahli keluarga dia, waris dia, tapi eloknya duit sedekah itu digunakan untuk menguruskan jenazah dia lah. Jangan kita guna untuk kita pula. Ayah kita mati, orang sedekah, tak payah kita guna nak bayar duit motor kita pula. Kita guna bayar duit kereta kita pula. Tak boleh lah gitu. Walaupun bukan hak dia, tapi dia mati, sebab tu orang sedekah. Kalau dia tak mati, dia tak sedekah. Maka duit itu kita guna untuk pengurusan jenazah dia. Ada lebih lagi, kita boleh sedekah pula tempat lain, ataupun wakaf apa-apa untuk pahala sampai ke dia. Jadi gunakan duit itu untuk si mati lah, walaupun dia bukan milik. Tak ada milik dia dah. Bila tak ada milik dia, bukan pusaka, tak boleh masuk dalam harta pusaka. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, seterusnya. Seorang yang bermusafir tetapi tidak tetap masa untuk tinggal di tempat tujuannya, bolehkah dia melakukan solat jamak atau solat qasar? Baik, dia kaedah gini ya tuan-tuan. Bila kita nak musafir ni, kita tidak boleh nak duduk dalam keadaan musafir itu lebih daripada 3 hari. Makna kalau kita tahu dah perjalanan kita ni tolak hari pergi dan balik hanya 3 hari sahaja, walaupun kita tak tetap pergi sini, tapi perjalanan kita itu memang akhirnya akan sampai 2 marhalah. Kita asal nak pergi Kuala Lumpur tapi singgah sat di Sungai Petani, singgah sat kita tapi nak pergi Kuala Lumpur lah. Maka dikira musafir, dan kita dibenarkan untuk qasar jamak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi kalau kita tak tahu, aku nak pergi ni tak tahulah berapa hari, tak tahu. Tapi perjalanan nak pergi ni memang lebih daripada 2 marhalah, tapi tak tahu berapa hari aku nak duduk sana, nak bersafir ni, nak jalan ni. Maka kita boleh buat dalam mazhab Syafi'i pun sampai 18 hari boleh buat sebenarnya. Kalau kita ni tak tahu, kita ni nak duduk pagi tak tahu 10 ke 20 ke sebulan tak tahu, maka kita boleh buat sampai 18. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi itu kaedah. Tapi kena ngaji lagi lah. Ni saya bagi tu jenis orang panggil sikit-sikit saja. Dia tajuk dia besar lagi, nak hurai banyak soalan. Nanti sampai bab dia kita baca. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, seterusnya.
Seorang yang bercerai talak satu atau dua boleh tak tinggal serumah dalam masa iddah? Bagaimana aurat mereka? Seorang suami cerai bini dia talak satu atau talak dua. Nama dia talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Nah, talak yang masih boleh dirujuk, talak raj'i. Soalan dia, bolehkah dia duduk dengan isteri dia serumah? Yalah. Bukan kata boleh, memang wajib duduk sekali. Sebab mereka itu suami isteri. Cerai itu belum lagi memisahkan mereka. Bila pisah? Bila tamat iddah. Selagi dalam iddah, dia tidak berpisah lagi. Dia suami isteri. Suami dia kena wajib bagi nafkah. Nafkah zahir. Batin tak boleh lah. Hak tak boleh batin tu saja. Duduklah serumah 3 kali suci tu. Kalau isteri masih ada darah haid, 3 kali suci. Kalau dah ikan paus, 3 bulan. Duduklah sekali. Masa tu isteri disunatkan berhias, mengorak suami hari-hari. Hai bang, I love you, ngorak. Lepas hendah, mudah-mudahan dia, aku rujuk semula pada kau. Dia nak tu lah, rujuk balik. Jadi dia tak boleh satu benda je, bersetubuh tak boleh. Hak lain pada tu sama aurat macam biasa. Aurat bini dia macam biasa, boleh tengok tak dah. Sampailah habis iddah. Kalau dia tak rujuk sampai habis iddah, bila dah habis iddah, maka barulah betul-betul bercerai. Masa tu jadi orang asing balik lah. Jadi macam sebelum dia menikah dulu, tak boleh tengok, tak boleh sentuh, tak boleh buat apa dah. Dan tak wajib dah memberi nafkah. Nah, jadi memang kena duduk. Tapi kita orang Melayu ni tak biasa gitu. Cerai pisah, cerai pisah, cerai pisah. Lari balik mahmud. Sebab apa? Cerai. Itu masalah. Bila dia nak mengerat lelaki dia? Nah, tapi dia pun dah tak suka, tak apa. Tapi dia tak boleh lari. Isteri tu, kalau dia lari lepas cerai, lari daripada rumah dia, dia berdosa. Dikira meninggalkan rumah suami dalam keadaan dia masih isteri. Hukum dia berdosa nusyus. Duduk dulu. Benci pun benci, duduk dulu sampai habis iddah, baru bergerak. Nah, meninggalkan rumah suami. Baik, dalam masa iddah, suami lafaz aku rujuk kembali, isteri tak mahu. Dia tahan tak ada gigi. Katanya dia tak ada lagi hati. Tolong beri pencerahan. Baik, talak di tangan suami, rujuk pun di tangan suami. Isteri tak boleh talak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, isteri tak boleh talak. Bila suami rujuk kembali, jadi ya. Isteri tak nak pun dia jadi dah suami kepada suami dia tu balik, maka dia isteri balik. Nah, maka dia kena taat pada suami. Kalau dia tak nak juga, dia boleh buat tuntutan fasakh. Kalau suami dia ada keuzuran syar'i yang boleh menyebabkan dia menuntut fasakh. Kalau tak ada, suami dia okey semua, nafkah batin bagi, zahir bagi, tak pernah pukul dia pun. Nah, dia ni duk minat kau Tok Bilal. Suami dia tak salah. Maka nak untuk fasakh tak boleh. Di segi penyakit, suami tak ada penyakit. Maka dia boleh pilih satu lagi. Kalau dia tak nak, dia minta tebus talak. Nah, nama dia khulu'. Dia minta cerai, minta tebus talak. Suami dia tahan, kena bayar banyak ni. Kalau aku cerai hang, kena bayar banyak ni, 15,000 dia kata. Bayar 15,000, tebus talak. Sebab kalau suami minta 15, sebab dia nak nikah baru dah. Nah, dah cerai bini takkan tak nikah. Nak ambil duit mana, dia motong. Bagi ke 15, aku cerai hang. Bayar. Dia cerai, isteri dia tebus talak, dia boleh menikah baru. Nah, begitu. Baik tuan-tuan, terima kasih. Jadi bila suami rujuk, isteri tak boleh tolak. Isteri suka atau tak suka, dia memang sudah jadi isteri kembali kepada suami dia. Oi, tak boleh dah ustaz, zalim, jangan duduk nikah. Tak nikah tak boleh juga. Sebab Nabi kata, siapa tak nikah dengan sengajanya, dia benci dengan sunnah aku. Siapa benci sunnah aku, bukan umat aku. Lepas tu tak payah jadi manusia, tak payah jadi apa, dah jadi dah. Bila kita dah jadi dah, kita kena ikut sistem dia lah. Nah, sebab Allah nak bagi syurga.
Syurga bukan dihampa dengan permaidani merah. Nak masuk senang-senang payah. Bersabar. Baik. Kenapa perigi air Zam-Zam di Mekah tak kering-kering setelah beribu-ribu tahun? Padahal Mekah kawasan padang pasir yang kurang tujuan. Mana aku tahu? Dah tak tahu, jawab tak tahu lah. Kan kerja kita. Telaga Zam-Zam termasuk salah satu benda ajaib di dunia. Tapi tak masuk lah masuk kita hak orang Islam je lah. Benda ajaib. Sehari-hari tu berapa banyak pergi Mekah buat umrah. Musim haji 4 juta. Tak habis-habis. Duk keluar situ. Zaman Raja Saud dulu dia pernah upah seorang menyelam masuk dalam telaga Zam-Zam. Pergi tengok ada apa yang sampai tak kering-kering ni. Dia selam masuk 5-16 minit dia timbul semula, dia naik, dia lari habis. Dia lari tak cukup tanah. Sampai keluar orang tak tahu sebab apa dia lari. Dia kata aku tak nak turun dah. Lari. Dia tengok apa? Wallahu a'lam. Cerita dia tergantung situ, tak tahu apa. Itulah telaga Zam-Zam. Baik, nak tahu turun selam sendiri. Jumpa maklimah cabut. Baik, bolehkah tawaf bermula sebelum garisan sudut Hajar Aswad? Katalah 5 meter sebelumnya supaya kita boleh tamatkan pusingan tawaf sebelum sudut Hajar Aswad itu. Ini untuk mengelakkan kesesakan di situ. Tak apa kita mula sebelum garisan tu pun tak apa. Bila kita dah jalan sampai garisan tu, dia kira situ lah. Nak mula tawaf tak ada masalah. Tapi bila sampai di garisan tu, dikira di situlah kita bermulanya tawaf, dan kita akan pusing sampai di garisan tu balik sama dengan sudut Hajar Aswad dikira satu. Kita masuk daripada rukun Yamani tu. Mula kita masuk tu daripada rukun Yamani, lepas tu kita berjalan. Hak tu tak kira. Sampai betul-betul tu, maka kita dikira di situ. Kita tak wajib niat tawaf umrah. Tak wajib niat. Kita niat ihram umrah tu, dia masuk sekali dah. Cuma sunat kita niat sahaja. Sebab kita niat ihram tadi ni dah masuk sekali dah. Berbeza dengan tawaf sunat. Tawaf sunat kena niat. Sebab kita bukan buat umrah, kita nak tawaf sahaja, maka wajib niat. Tak niat tak sah. Jalan sajalah. Gitu. Jadi hak dikira permulaan situ. Nak tawaf di mana pun tak apa, tapi hak kira situ. Apabila kita pusing sampai situ satu, pusing tak habis berhenti, tak kira. Tak sampai ke Hajar Aswad, lepas rukun yang ni sikit kita dah keluar dah. Tak kira lah pusingan itu. Dia kena kira sampai situ. Baik tuan-tuan, yang dirahmati, tak boleh kita nak mula di ni sudut Hajar Aswad, kita mula sini. Nak elak sesatkan, kita mula sini, kita pun pusing sampai sini saja, tak kira lah tuan-tuan. Dia kena, tak apalah, hak pertama kita akan pergi lagi 1 sampai 1, tapi hak akhir sekali, hak 7 kita jalan pusing sampai tempat kita mula berhenti. Tak cukup. Tak sampai garisan dia, tak cukup 7, maka terhutang. Kalau balik Malaysia dah, umrah tu tak pakai tuan-tuan. Umrah kita tak pakai sebab tawaf tidak sah. Baik. Saya pergi dengan ceramah di sebuah masjid, ketika ceramah imam tertidur, terlelap. Dah. Pak lain. Seketika sehingga habis ceramah. Kemudian habis ceramah, imam terus menjadi imam. Solat isyak, adakah solat kami semua jemaah sah jika imam terbatal solat ketika dia terlelap tadi? Mohon pencerahan. Imam tidur tu macam mana? Imam tidur macam mana? Tidur macam kita tidur atas katil tu. Hak tu tak boleh. Tapi dalam masjid akan nak tidur itu. Dia tidur sambil duduk, sengguk-sengguk, berapat dalam lantai. Sampai ustaz sudah dia bangun. Lepas tu pergi jadi Allah, jadi imam. Sah tak? Sah. Sebab dia tidur dalam keadaan duduk, punggung dia rapat. Mustahil dia kentut. Tengok haji kalau dia angkat tu, dia nak kentut. Dia mesti kena angkat punya.
laluan dia tertutup, tak boleh keluarnya. Tidur sampai pergi esok pun tak apa, bangun solat terus. Syarat dia duduk. Naik bas duduk tu, ambil wuduk siap-siap, duduk. Lepas isyak tu kita solat isyak dah, kita tidur sampai Terengganu, turun-turun pergi surau solat tu. Allahu Akbar. Sebab apa? Tidur duduk tak batal wuduk. Faham Haji? Nak pergi Terengganu 7 jam 8 jam tak apa. Jadi tak batal. Seterusnya, rumah dipecah masuk, hilang duit dan lain-lain. Tuan rumah kata duit sedekah. Macam mana ustaz? Pencerahan. Hamboi pandai. Baik, rumah dia kena pecah, maka duit tu dicuri lah. Maka tuan rumah kata duit tu duit sedekah. Kebetulan contoh malam tu orang di masjid, orang sedekah, maka dia ni bendahari masjid, jadi dah lewat dah duit tu, balik rumah dululah. Esok pun nak masuk bank. Bank mana? Bank Islam. Jadi malam tu nak pergi macam mana dah? Malah pergi lah. Boleh masuk di mesin tapi ngantuk lah. Esok lah. Tiba-tiba malam tu rumah dia kena pecah. Pok-pok ni boleh hidup. Masuk curi. Maka dia pun kata duit curi tu duit sedekah semalam. Boleh hari tu? Tak boleh. Walaupun duit tu duit sedekah ambil, memang duit tu dia tak atas meja, duit bodoh sungguh. Tak atas meja. Yang pecah ambil duit tu. Memang duit sedekah malam tu pun tak masuk tabung, tak masuk bank lagi. Tapi oleh kerana duit tu sudah berada di bawah jagaannya, maka dia wajib bayar duit tu. Wajib dia bayar duit tu. Hang cerita satu kampung tak apa, duit sedekah hilang dah, kena curi. Cerita apa ya? Hang kena bayar duit. Haji Syarif, jangan buat balik rumah. Pergi masuk tu bank, masuk kod mesin. Mereka kerja tak ada lama. Bila kita simpan di rumah, mana kita sudah berani menanggung tanggungjawab. Kalau duit ni hilang, kita bayar. Ada faham? Jalan. Ada ustaz mana pun itu, dia kereta dia kena pecah, ada duit dalam tu, dia kata duit orang sedekah. Sedekah hang bayar. Bila kita pegang hak orang, kita bertanggungjawab. Apabila berlaku satu-satu benda yang tidak diingini, kita yang kena bayar balik. Kalau sekat 102 tak apa, main belah-belah ribu, mapuhlah. Baik, tuan-tuan, selesai. WhatsApp pula jengkeringnya. Saya bekerja di Penang, salat Zuhur dan Asar saya jamak di sana. Bolehkah Maghrib dan Isyak saya jamak di rumah saya? Di rumah masa saya pulang pada waktu malam. Mana boleh? Jamak dalam perjalanan lah, sampai rumah tak boleh dah. Jamak dalam perjalanan. Kalau kita duduk derga ni, paling dekat boleh jamak lagi di Tanjung Mendahara. Sebab tu kan Korea kita lagi. Tak masuk Korea kita tak apa. Masuk Korea kita tak boleh dah. Bagaimana sekiranya dalam satu majlis dimulai dengan doa Islam, kemudian ada kaum India juga menteranya, dan selepas itu pihak Kristian pula guna caranya. Mohon pencerahan, adakah ini sangat bertentangan dengan hukum syarak? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita nak doa walaupun dalam tu ada orang kafir, kita boleh doa. Kita duduk ramai-ramai ni, ada Islam, ada bukan Islam. Kita sebagai negara Islam Malaysia ni, dia akan mulakan dengan doa. Maka orang Islam akan mengaminkan doa, dan orang kafir dia duduk sajalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian dia pula baca doa. Dia pula naik ni pula baca doa. Kita pula duduk saja. Naik ni pula baca doa, kita pula duduk saja. Macam mana mereka nak buat macam tu? Jadi darurah tubihul mahzurah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau kita boleh lari-lari ya. Masa kita doa tu kita tunggu. Lepas tu orang lain doa, kita pun lari. Bila kita lari, kita kena masuk dalam. Boleh tak? Boleh tak Daniel?
Hang layak apa? Masuk penjara. Apa dia? Dirucukkan pangkat. Buang kerja. Darurah. Nah, gitu tuan-tuan. Ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jangan duk hantar cukup lah. Itu. Bapa saya meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Baru-baru ini saya diberitahu yang dia tidak membayar zakat beberapa tahun. Apa yang harus saya buat untuk membayarnya, sedangkan saya tak tahu amountnya dan bilangan tahunnya. Jadi betulkah dia tak bayar zakat? Kena confirm betul-betul lah. Nah, baik. Jadi kalau dah pasti dia tak bayar, maka kita sebagai anak boleh tolong membayarnya. Sebab dia masih berada dalam zimmah dia. Zakat tu bila dia tak bayar, dia bawa sampai ke akhirat. Maka kita sebagai waris boleh bantu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meringankannya. Kita tak tahu. Nah, baik. Jadi setakat mana kita mampu kita buat. Salah tak sebelum tidur kita niat nak buat kebaikan, selepas kita bangun tidur esok, tapi pahala yang kita dapat kita sedekahkan pada ibu bapa kita yang telah mati dan isteri kita. Terima kasih. Main politik juga. Baik, bila kita niat nak buat kebaikan, dapat pahala niat nama dia. Bila kita buat baru dapat pahala buat. Niat tu dia dapat pahala niat. Tak kisahlah kita dapat pahala niat ke, pahala kita buat kebaikan ke, pahala dia jenis boleh berkongsi, tak ada masalah. Kita boleh hadiahkan pahala hak kita buat ni kepada sesiapa sahaja, sama ada kepada yang hidup ataupun yang mati. Dalam masa yang sama pahala kita tidak berkurang walaupun satu. Duk banyak tu lah juga. Itulah pahala. Beza dengan harta. Harta bila kita ada, bila kita kongsi, kita share dengan orang lain, maka dia akan berkurang daripada kita. Pahala bila kongsi, duk banyak tu lah juga. Itulah pahala. Beza dengan harta. Tapi kita jenis mengejar harta tapi tak kejar pahala. Di situ silap. Sebab apa? Ditipu oleh setan. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, minta maaf, ada lagi 10 ni. 9-10 lah. Nah, jadi minta maaf, akan dijawab minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak buka ni yang ni. Nah, nanti minggu depan hantar mula. Baik. Jadi setakat itu dulu yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan jadi saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.